الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Insyaallah kita sambung kembali kuliah subuh kita setiap minggu yang ketiga hari Sabtu dari kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. Kita ada yang surah yang boleh kita ambil kitab supaya kita ambil manfaat daripada kitab yang ada. Ya, dia kita naik semartabat, dia panggil martabat biasa tengok ilmu. Ni kita menuntut ilmu. Antara ciri tuntut ilmu ni ada buku, ada kitab. Sebab surah kita dah beli, dah wakaf, guna boleh pahala orang yang wakafkan buku ni. Ada guna muka surat 39. Sebab apa saya minta buka ni? Sebab kita dah masuk tajuk yang penting dalam kitab ni. Kitab ni Imam Nawawi dia tulis tentang adab baca Quran, adab hafal Quran, adab belajar Quran, adab seorang guru Quran dan adab seorang pelajar Quran. Tiga bab yang pertama mula-mula dulu tu dia sebagai mukadimah je. Dia hanya sebut tentang kelebihan Quran, kelebihan orang baca Quran, kelebihan tentang orang yang menghafal Quran, kelebihan menjadi guru Quran. Sebut bab kelebihan ni. Hal ni betul-betul bincang bahasan aturan-aturan. Maknanya aturan. Macam kita semayang juga. Nak semayang dia ada aturan semayang. Jadi aturan semayang ni pula dia ada yang zahir, dia ada yang batin. Aturan semayang ni, apa tujuan kita nak tengok aturan semayang dengan betul? Supaya nak pastikan semayang kita diterima. Adapun hak sebut tentang kelebihan orang semayang tu nak suruh semayang semangat beri sebagai targhib, nak suruh rasti kita jinak seronok nak semayang. Macam kita lah ni ni kita dah bulan Syaban nak masuk bulan Ramadan. Maka lah ni orang akan mula sebut tentang apa? Kelebihan Ramadan. Kelebihan Ramadan supaya apa? Supaya kita, hati kita ni rasa cenderung, rasa seronok nak buat target ibadat untuk Ramadan. Itu sebut, orang sebut. Tapi dalam masa sama kita kena pelajari pula macam mana kaifiat melaksanakan puasa dengan betul. Seronok saja tak boleh. Seronok nak buat, tapi kena tahu dengan pelaksanaan dengan betul supaya puasa bila Ramadan kita masuk nanti kita dapat apa yang Allah Ta'ala janjikan. Tidak tak dapat. Jangan main tuan-tuan. Berapa ramai orang yang berpuasa di bulan Ramadan, masuk puasa Ramadan, Nabi kata tak dapat apa-apa. Ini Nabi sebut, kam min sa'imin laysa min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Ramai di kalangan manusia, kata Nabi, orang yang dia berpuasa di bulan Ramadan yang dia dapat lapar dan dahaga. Masuk Ramadan dapat lapar dahaga. Selagi bazar Ramadan. Ni boleh buka bazar tak tahu ni. Boleh baca macam-macam. Tapi anugerah Ramadan dia dapat tak? Tak dapat. Pengampunan tak dapat. Yang kata pahala lipat kali ganda tak dapat. Lailatul Qadar jauh sekali. Berapa puluh tahun dah puasa? 50 tahun dah. Sebab apa? Sebab gagal kita pelajari tentang macam mana kita nak pastikan ibadat kita tu Allah tak terima. Yakni dengan melaksanakan ibadat kita dengan betul. Hak ni Nabi tegur banyak. Nabi tegur. Berapa ramai orang sembahyang? Kam min qa'imin laysa min qiyamihi ila ta'ab atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Berapa ramai orang yang mendirikan sembahyang, dia tak dapat daripada sembahyang yang dia dirikan melainkan ta'ab, letih. Habis masa sembahyang tapi dia tak dapat apa-apa. Hasil sembahyang dia tak dapat. Sebab apa jadi macam tu? Sebab dia tidak menuntut, tidak mempelajari tentang macam mana melaksanakan dengan betul. Sungguhnya Nabi suruh buat sembahyang dengan betul, sehingga Nabi kata apa? Sallu kama ra'aitumuni
usalli. Kamu nak sembahyang, tengok sembahyang macam mana aku sembahyang, Nabi kata. Sampai tahap begitu. Maknanya bab belajar ni betul lah kata kena berguru. Tidak, Nabi tak sebut macam tu. Kamu nak sembahyang, sembahyang kamu tu kena tengok macam mana aku sembahyang, Nabi kata. Subhanallah. Maknanya kalau mana-mana orang yang sembahyang tak ikut macam Nabi suruh, Nabi buat, tak betul. Tak kena. Itu maksudnya. Jadi tajuk kita ni hal penting. Imam Nawawi mula sebut adab-adab macam mana kita nak baca Quran. Dia dah mula masuk mukadimah ni. Kita tengok adab-adab dia banyak ni. Yang selama ni kita muhasabah, kita tengok ada tak hak kita buat. Kena tak macam mana kita buat. Atau selama ni kita kira dengar orang kata bagus Quran, baca Quran. Sedangkan kita lupakan tentang aturan-aturan baca Quran. Aturan-aturan dia ada. Supaya kita ni dapat hasil sebagaimana yang kita baca tentang kelebihan-kelebihan orang baca tadi. Itu kita nak. Itu kita nak. Baik. Kita dah mula dulu sikit mukadimah. Yang mula-mula sekali Imam Nawawi sedap. Yang pertama sekali, kalau kita tengok dalam muka surat 38 tu, mula-mula dia kata kenapa? Kena seorang guru atau orang yang nak baca Quran itu mengharapkan redha Allah. Sebelum ayat Quran tu disebutkan. Kita belajar dah. Pertama sekali nak redha Allah. Nak raih redha Allah. Bukan redha manusia. Ada orang kadang-kadang dia buat kerana redha manusia. Dia nak suruh orang puas hati tengok dia baca. Tak. Kita pertama sekali kita kena letak, kita nak baca Quran, kita nak belajar Quran, atau kita nak menuntut ilmu pagi ni pun kerana nak redha Allah. Itu mula-mula. Baik, soalan dia. Nak dapat redha Allah ni macam mana? Ini soalan mula masuk bincang. Kita kata nak Allah Ta'ala redha, nak Allah Ta'ala puas hati, nak Allah Ta'ala terima, lulus. Redha macam tu lah. Ibarat kita hari ni anak-anak sudah nak SPM, habis SPM dah ni, nak masuk universiti, dia ada requirement untuk kelayakan masuk ke universiti. Tanyalah 400,000 calon SPM, semua nak masuk universiti. Tanyalah nak masuk universiti. Tapi ada tak requirement dia? Ada syarat-syarat dia. Jadi universiti dia letaklah syarat-syarat dia. Syarat dia apa? Mesti memenuhi syarat yang ditetapkan oleh universiti. Setiap universiti ni dia syarat utama. Setiap universiti dia ada syarat berbeza-beza. Orang yang nak ambil sains, dia kata kena dapat sekurang-kurangnya kredit dalam matematik, sains dan sebagainya. Orang nak ambil bahagian agama, dia nak hal lain pula. Dia nak mesti kredit dalam bahasa Arab dan sebagainya. Jadi ada requirement dia. Tetapi syarat asas dia mesti memenuhi syarat universiti tersebut. Barulah layak masuk universiti. Bukan makna sekadar ambil SPM boleh masuk universiti. No. Saya mau jawab kita ni nak baca Quran lah. Syarat utama yang paling besar ialah nak redha Allah. Jadi ada requirement ni, ada kelayakan ni nak dapat redha Allah. Ini pertama yang diletak oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Sebab Allah sebut dah awal, wa ma umiru illa liya'budullah. Itu first requirement. Tidak aku perintahkan kamu yang manusia di atas muka bumi ni melainkan jadi hamba Allah. Jadi kena letak masuk, kita nak buat apa amalan sekalipun, letak sebagai masuk dalam lingkungan hamba Allah. Kalau kita tak termasuk dalam lingkungan hamba Allah, buatlah apa sekalipun, Allah tak terima. Dia belajar sungguh-sungguh. Kau main ni, masuk tuition, tiba-tiba tak daftar SPM, nak masuk Malaysia tak boleh. Tak boleh. Ini syarat asas. Dia kata, tak usah, tak bawa kad menalan tak boleh masuk Dewan Periksa. Ada mana kad menalan? Tak bawa. Kalau tak ada, mana tunjuk surat apa ni, sekolah. Surat sekolah pun tak ada, tak boleh masuk. Saya baca banyak dah ni. Oh, study habis dah ni, masuk kelas tuition ni, tak boleh masuk. Itu first requirement. Mesti kena letak diri kita ni sebagai hamba Allah, menghambakan diri kita pada Allah. Jadi kita ibadat ni kerana nak memperhambakan diri kita pada Allah. Dan nak jadi hamba Allah ni, Allah sebut lepas pada tu, mukhlisin, kena ikhlas. Kita mula bincang tentang ikhlas. Ni yang ni tajuk mula-mula ni Imam
Nawawi bincang macam nak ikhlas. Ni pun kita dah sentuh dulu awal-awal dulu. Macam mana cara nak ikhlas? Kita baru nak start. Dan Imam Nawawi dah bawa hadis yang masyhur yang biasa kita baca, yang dibaca, hadis riwayat daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab berkaitan dengan niat. Jadi ikhlas ni tempat duduk dia kat mana? Kat niat. Walaupun dekat niat, dalam hadis ni kalau kita baca, Imam Nawawi Rasulullah akan kaitkan niat itu dengan perbuatan. Dia bukan duduk kat hati saja, tapi tempat niat itu di hati. Tapi dia kait dengan perbuatan. Innamal a'malu binniyat. Hanya setiap amalan itu dengan niat. Jadi kalau ada orang dia berniat tanpa amalan, tak boleh tak? Tapi setiap amalan itu mesti berdasarkan niat kita. Berdasarkan niat kita. Jadi kalau ada orang dakwa, nak semayang, niat cukup nak semayang, tak semayang. Niat nak baca Quran, tapi tak baca Quran, tak boleh. Ada orang yang orang kata niat boleh dah pahala, tak buat. Itu bukan niat. Kalau kita kata sekadar nak berniat tapi tak nak buat, itu orang tak panggil niat. Dia kena belajar martabat niat. Dia tangga-tangga nak pergi ke niat ni, apa dia? Hak kata niat boleh pahala dah ni, dia niat dan dia buat perbuatan untuk menuju ke amalan tersebut. Itulah niat. Dia dah buat usaha tapi tak boleh buat. Niat dah nak mari sembahyang subuh Jumaat ni. Kunci dah jam. Kebetulan jam pula tak bunyi. Dia kunci dah. Nak buat mana dia bukan jenis mudah bangun pagi. Ada orang mudah bangun pagi. Ada orang payah bangun pagi. Tak sama orang ni. Jadi jangan kita tengok orang ni, dia jangan-jangan ada kita nak kata dia tak sama orang ni. Barangkali kita mudah bangun pagi, kita tidur awal. Sahabat kita ni dia payah bangun pagi sebab apa? Anak kecil. Sebab pernah ada anak kecil tahu lah. Hadapan saya ni ramai cucu-cucu mak ayah dah jaga dah. Orang pernah ada anak kecil berapa kali bangun? Berapa kali bangun anak menangis ni? Allah. Satu. Yang kedua, hanya orang yang pernah jaga orang tua dia tahu susah dia jaga orang tua. Orang tak pernah jaga orang tua dia tak tahu. Sungguh. Mai orang tua dia mula sakit ni, tak tidur malam. Pukul 12 bangun sekali. Pukul 3 bangun sekali dia berjalan. Orang tak pernah jaga orang tua dia tak tahu. Jadi jangan kita tengok mana sahabat kita ni kita tak tahu suasana keluarga dia macam mana. Hak kita boleh bantu dia, beri semangat ke dia. Jadi barangkali dia ni dah berniat, tapi dengan sebab keletihan tak terbangun dia. Nak terbangun ni nak sebab nak sembahyang Jumaat. Dia tetap sembahyang, bukan nak sembahyang. Tak terbangun dia. Ketika itu dia dapat pahala niat. Tapi sekadar kita niat nak baca, tapi letak dah bawah tak mau baca niat nak niat nak pahala niat je. Tak boleh. Itu. Sebab tu dalam hadis ni disebut innamal a'malu binniyat. Hanya setiap amalan tu berdasarkan niat. Niat itu mesti kait dengan amalan. Kalau niat semata-mata tak dapat. Tak boleh. Baik, itu kita dah bincang tentang muqaddimah. Kita nak buat ibadat dengan niat. Begitu juga baca Quran. Yang mana yang pertama sebut nak redha Allah, nak baca Quran ni kena betul niat. Niat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita bincang sikit demi sikit. Detail sikit mana bincang macam mana nak niat kerana Allah. Macam mana kita nak didik diri kita. Nak didik diri kita niat kerana Allah. Rumit sikit. Sebab apa? Sebab kita ni segi ma'rifatullah, kenal Allah ni kita tak kenal Allah macam Nabi kenal. Itu rumit sikit kita. Yang betul-betul kenal Allah ni siapa? Rasulullah. Kita pula tak nak jumpa Rasulullah. Dah lah tak pernah jumpa Rasulullah. Jarang-jarang pula dengar hadis Nabi. Hak banyak dengar lah kita ni. Hak banyak dengarnya ni musim orang nak dengar PKP habis kedua ni dengar semua tak ada waktu wajib dengar. Nak dengar semua berapa orang mangsa hari ni nak tengok semua. Tapi dari sudut dah lah kita tak pernah jumpa Rasulullah. Hadis-hadis dari Rasulullah ni jarang kita dengar. Walaupun dalam khutbah Jumaat pun sebut semua tentang benda-benda gini hari-hari ni. Tidur pula tengok khutbah. Jarang kita ni. Ni lemah kita. Nak macam mana? Itu lemah bagi kita. Jadi kita kena bagi. Jadi
ma'rifatullah, nak kenal Allah. Jangan kata kita tuan-tuan, saya contoh kalau saya mengajar depan ni, saya nak cerita tentang, nak beritahu kepada tuan-tuan bab hal tentang hal keimanan, bab tentang keghaibiyat, rumit. Bukan senang. Kita nak sebut satu benda yang tak nampak. Nak gambar kata payah. Kalau orang tak pernah tengok kapal terbang, nak cerita kapal terbang, rumit. Mudahnya bawa pergi airport, tunjuk ni kapal terbang, kan senang. Tapi benda ghaibiyat boleh macam tu tak? Tak boleh. Dan Nabi mengalami benda ni. Kita boleh lepas Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj ni Nabi selesai Isra' Mi'raj dalam satu malam, pagi subuh tu sampai, lalu Nabi termenung depan Kaabah. Dan hadis sebut fadhi'tu, aku rasa tertekan. Padahal Nabi baru jumpa Allah. No. Baru saja tengok langit, tengok kuasa Allah, patut rasa lega lah. Lega untuk diri dia. Tapi Nabi jadi tertekan sebab apa? Macam mana aku nak beritahu dekat orang ramai ni? Cerita benda orang pelik, seolah-olah mustahil. Nak cerita kau seorang percaya, senang ke? Payah. Susah. Tak senang. Tak percaya, contohnya siapa yang pernah jadi cikgu, pernah jadi guru, mengajar hak kelas-kelas belakang. Kalau orang mengajar pelajar cerdik, senang. Oh, sekali ajar je, dia sendiri nak cari. Cari hak kelas-kelas belakang. Cuba tanya orang guru yang mengajar orang yang autism. Oh, attention. Orang tak saya mengajar orang penyakit autism, penyakit yang sakit kan. Yang kanak-kanak istimewa. Oh, payah. Nak marah kita kalau kita tak ada seni mengajar tu. Maka Rasulullah nak beritahu pada orang dalam keadaan kita orang tolak tentang hal keimanan ni, tiba-tiba Nabi nak cerita pergi dalam tempoh satu malam, Masjidil Aqsa, naik ke langit, jumpa orang ni, jumpa ni. Oh, Nabi kata fadhi'tu, aku tertekan, stres. Dan Nabi sebut awal-awal dah, dan aku tahu ramai orang nak percaya. Nabi sebut awal. Kalau aku cerita orang takkan percaya. Jadi begitu juga dalam bab perkara hal nak sebut hal ma'rifatullah ni bukan satu perkara mudah. Dia kena diasok sama. Falsafah dia mudah ya tuan-tuan. Macam mana? Macam setiap hari kita dengar azan. Padahal tuan-tuan tahu dah termasuk waktu kan. Waktu ni masuk subuh, waktu ni zuhur, waktu ni asar, tahu dah. Patut boleh kata dah tok bila ni. Tak payahlah. Tahu dah ni masuk waktu dah. Kan? Ada takwim lagi, telefon pula ni boleh masuk setting lagi. Sebab apa azan? Sebab apa? Sebab nak beritahu kepada kita tentang syiar agama, keimanan. Kita mari ni sembahyang kerana Allah ni. Lepas azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia nak tanam. Dipanggil tarbiyah imaniyah. Kata Syekh Dr. Abdul Hasan Ulwan, bab pendidikan ni, ramai orang tinggal ni. Banyak orang pergi bertarbiyah ruhiyah, pendidikan rohani. Yang rohani ni, kita buat sembahyang qiyam, kita ajar didik puasa, kita lupa tinggalkan dia panggil tarbiyah iman. Ni mula-mula. Tarbiyah iman ni, iman pun kena didik juga orang. Bukan rohani ya. Iman. Yang ni tidak ada pada orang yang bukan Islam. Tak ada. Orang Islam kita diajar supaya didik tentang keimanan. Baik. Kita sambung. Apa yang Nawawi sebut kepada kita untuk kita nak lahir ikhlas. Cara yang dikatakan ikhlas pada redha Allah ni. Diriwayatkan daripada Huzaifah Al-Mar'ashi rahimahullah, ikhlas ialah kesamaan antara perbuatan-perbuatan hamba pada lahir dan batinnya. Zahir dengan batin sama. Kalau dah tuan-tuan, apa yang kita cakap dalam hati ni boleh bertubik, boleh keluar. Tuan-tuan buat radis berbanding. Hak kita cakap zahir dengan hak batin dalam tubuh kita. Sama ke tak sama? Hak keinginan kita. Oh, kalau boleh buat tubik lah. Kita senarai, ya Allah. Banyaknya dah sama. Banyaknya dah sama. Ikhlas ni, apa yang ada pada perbuatan yang zahir, yang dia buat dengan hak batin. Dan ini yang membezakan orang beriman dengan orang munafik. Bila dicerita sebut tentang orang munafik ni, disebut nak kenal orang munafik zaman Rasulullah ni, ada salah satu cirinya ialah mereka ni payah mari subuh dengan isyak. Payah mari sembahyang berjemaah subuh dengan isyak. Sebab apa? Bagi dia tak ada orang nampak. Tak ada orang nampak kata dia mari sembahyang. Zaman Nabi tak ada lah lampu terang macam kita ni. Hak
Hak waktu lain dia akan mari. Bahkan dia akan berada di suf depan. Bahkan Allah juga selalu main belakang Nabi. Sebab apa? Waktu tu orang nampak Ismail. Ini antara perumpamaan. Dan Rasulullah, mereka tak mari sembahyang subuh dengan isyak ni sebab apa? Waktu tu gelap. Orang tak nampak. Jadi dia buat tu dia mengharapkan orang tengok. Orang akan puji dia. Wali dia panggil zahir dengan batin. Hak waktu terang dia akan buat. Waktu sorang-sorang kita gitu tak? Kalau kita ni waktu kita sorang-sorang itu lebih banyak kita beribadat berbanding ketika ramai orang, tu kelas sekali. Umpama kita tengok Rasulullah sendiri kan, para salafus soleh, kalau mereka ni disebut dalam manaqib, dikisahkan kan, mereka ni kalau semayang tengah malam panjang waktu, lebih daripada yang bila orang tengok secara terang. Kebaikan yang kita buat biar lebih secara diam-diam berbanding yang terang-terangan. Tapi terang-terang kena buat apa? Bila ulama bincang tentang hal ada hadis Nabi disebut, hendaklah kamu bersedekah. Sedekah kamu tangan kanan sedekah, tangan kiri tak tahu. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dia bincang bab ni. Adakah sampai tak boleh kita sedekah terang-terangan? Dia kira sedekah terang-terangan dia kena buat apa? Sebab tu dalam syariat kita dia ada benda yang wajib, dia ada benda yang sunat. Benda yang wajib ni kita kena buat dan kita kena beritahu. Orang tengok antaranya. Kita beritahu semayang. Orang tengok tak kita pergi semayang semua. Orang tengok kan. Terang kan. Jadi ada benda yang kita kena buat terang-terangan dan ada yang kita buat sorang-sorang. Kita nak semayang tahajud. Kita nak semayang tasbih di rumah. Orang tak tahu. Kecuali time masjid buat surau sekali-sekala, buat program. Itu lain orang tahu. Jadi kalau sekiranya perbuatan zahir yang kita nak itu lebih daripada batin, dia tak kena. Jadi mesti sama. Kita buat ni kerana Allah, zahir pun kena buat kerana Allah, batin pun kena buat kerana Allah. Bimbangnya zahir kita buat, hati sebut kerana dia lain. Jadi ini kena latih. Kena dilatih. Sebab apa? Cara nak latih dia macam mana? Dia kena ingat yang kita nak syurga tu Allah yang beri. Kalau kita buat kerana orang lain tak boleh beri syurga kepada kita. Kalau kita buat kerana orang lain tak boleh beri pahala kepada kita. Mana yang lebih penting? Pahala ke dengan habuan dunia? Pahala. Mana yang lebih penting? Syurga ke habuan dunia? Syurga. Itu lebih penting. Sebab apa? Sebab habuan dunia akhir dia binasa. Akhir dia binasa. Kita nanti bila kita mati, kita akan cari satu perkara je kata. Kita akan cari pahala kita. Kita tak cari balik dah harta kita. Kita akan cari pahala kita. Lepas tu dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin disebut, kita kata antara falsafah ataupun ibrah yang kita boleh ambil bila kita buat umrah dan haji, semasa sa'i antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Atau Bukit Safa Marwah ni kita pergi mari padahal sampai Bukit Safa, pergi Bukit Marwah selesai. Cukup dah, tapi kita buat 7 kali. Pergi mari. Apa makna dia? Sebab antara ibrah ibadat haji ni ialah nanti manusia akan dihimpunkan di padang mahsyar, atau berhimpun di padang Arafah, dihimpunkan di situ manusia akan menerima hisab. Kita belajar cara nak melaksanakan haji umrah hanya sekadar tahu itu adalah sa'i Bukit Safa ke Bukit Marwah. Bukit Marwah, Bukit Safa. Akhir berhenti kat Bukit Marwah. Tapi ulama dia bincang pada dia kata itu ta'abudi sebagaimana yang dibuat oleh Siti Hajar. Tapi apa makna dia? Sebab ibadat haji ni ialah perhimpunan. Kita semua nanti akan berhimpun di padang mahsyar. Di padang mahsyar kita akan buat apa? Kita akan dipisah. Baik masa dihisab ni kita nak buat apa? Masa tu kita akan cari pahala kita. Macam seumpama kita akan ke Bukit Safa dan Bukit Marwah. Bukan kita dihisab ni macam duduk dalam mahkamah. Ni duduk dalam kandang sengat ke kau. Masa tu kita akan mengintai-intai pahala dan dosa kita. Pergi mari. Kita akan intai. Tengok, sampai ni. Allah pandang dah. Kan, dosa korang sikit sangat, tak ada markah langsung ni. Kita tengok dekat pula bahagian timbangan dosa kita pula. Sudah dah banyak ni, kau bertambah. Dia akan pergi mari. Kita pergi mari tu, dia ketika itulah dia berharap. Nak apa? Nak syafaat.
Kadang duk bilang. Macam kita hari ni duk bilang. Kes berapa? Hari-hari. Oh, hari ni Alhamdulillah turun. Oh, naik pula. Sudah. Naik pula. Minta hari-hari. Kalau lambat keluar laporan tu, oh, mana hari ni ya? Apa ni duk agak ni tarawih kan? Tapi keluar dah kan tarawih boleh. Boleh belaka. Tapi bimbang. Sebab dah ni setakat ni orang kata alhamdulillah mana ada vaksin daripada ni. Tapi orang dah mula kesan mutasi baru di Afrika tau. Afrika dah ada apa nama ni imun pun boleh kena lagi di Afrika. Oh, bimbang. Berjaga-jaga pula tu. Jadi kalau orang tak update baru. Masa di Padang Mahsyar begitulah ibarat yang kata Ibn Qudam al-Maqdisi, kita pergi ke sofa amarwah ni ibarat kita sedang menjenguk tempat pahala kita dengan dosa kita. Tak cari doa lain tuan. Cari juga walaupun sikit. Sebab tu dalam Quran sebut mithqal, walaupun sebesar darah. Hak sikit pun nak juga. Pahala ni supaya ada. Pokok juga. Dia boleh. Biar cukup. Nak suruh apa? Nak suruh cukup pahala kita. Okay. Nak suruh cukup. Nak suruh cukup. Baik. Jadi, itu yang penting. Dunia penting bukan tak penting. Tapi penting bagi dunia untuk dapat hasil akhirat. Jangan salah anggap pula kata kalau itu tinggal dia dah tak boleh. Dunia untuk hasil akhirat. Itu betul. Itu paling besar. Ya. Diriwayatkan daripada Dhinnun rahimahullah katanya 3 perkara merupakan tanda ikhlas. Ini bagus. Benda ni mana disebut kita semok diri kita. Jangan semok orang. Semok diri kita. Dhinnun kata ada 3 tanda ikhlas. Iaitu sama sahaja tidak terpengaruh oleh pujian dan celaan orang yang banyak. Itu pertama. Orang puji bagi kita pun kita buat kerana Allah dah. Alhamdulillah puji. Orang cela pun yarhamkallah. La haula wala quwwata illa billah. Bagi kita sama je. Orang cela ke, orang puji kita ke, bagi kita sama je. Kita buat baik, ada orang puji, ada orang cela. Bagi kita tak ada apa-apa, tak marah pun orang tak puji. Caranya orang tak puji kita, kita buat baik, kita tak marah pun. Tapi orang puji, salah tak? Tak salah. Tapi kalau orang tak puji, kita tak marah. Tapi kalau kita buat satu kebaikan, tiba-tiba orang tak puji, kita berasa kecil hati. Oh, aku lama dah mari seorang ni. Tak ada orang dah. Dia mari perasaan gitu. Tu ada tak kena. Pertama. Ada tak berat benda gitu? Biasalah ada, tak ada orang terlepas ada benda ni. Dia berasa letih. Tapi kita kena latih dia gitu. Kita buat kerana Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, lupa melihat amal di antara amal-amal. Hak amal yang dia banyak ni, dia lupa. Oh, dulu banyak dah buat ni. Tak payah dah ni. Rasa banyak amal. Tapi kalau selidik dosa dah apa? Sudah dulu aku ni kini padang dah Allah tak ampun dah. Selidik dosa. Jangan selidik amal lepas-lepas. Jadi tengok amal lepas ni, tengok mana kurang. Jangan tengok mana lebih. Rasa banyak dah dulu aku ni beramal ni. Padang dah dia rehat dah pula. Jangan kita beramal ni macam kita bekerja kat dunia, nak pencing. Letih dah, jumpa kau pencing tak? Letih Ustaz, saya jumpa mulut saya. Oh, setahun lagi Ustaz, nak pencing dah, apa dah. Itu kerja untuk cari makan, nafkah. Tapi untuk beramal, jangan niat nak pencing. Nak beramal sepatutnya kena tambah. Semok tahun lepas boleh khatam 2 kali. Tahun ni nak khatam 3 kali. Ada kena gitu. Jangan berasa banyak lepas. Sebab kita berasa banyak, rupanya tak banyak pun. Kita berasa banyak, rupanya tak banyak pun. Sebab apa? Sebab kita berasa banyak, sebab kita banding orang sikit. Sebab tu benda nikmat jangan banding dengan orang apa nama ni yang kita rasa kita banyak, tak boleh. Dia nikmat ni. Kita kena rasa kurang. Lepas tu Islam mengajar kita, Islam ajar kita apa? Seorang mukmin itu hari ni
lebih baik daripada kemarin. Esok lebih baik pada hari ni. Maknanya apa? Maknanya adakah maknanya kalau kemarin kita sembahyang sunat 2 rakaat, hari ni sembahyang 4 rakaat? Tak. Ini banyak orang faham je tu. Sebab lebih baik. Tak. Maksud lebih baik ni ialah tak kurang. Tak kurang. Dan sebab apa jadi lebih baik itu tak kurang? Sebab apabila kita istiqamah, pada Islam Nabi sebut, yang dikatakan yang baik ialah istiqamah. Itu yang lebih baik maksudnya. Sebab orang beriman, setiap kali dia buat amal soleh, pahala akan berganda. Jadi maksud lebih baik ini ialah hari ini kalau kemarin kita sembahyang, kita jaga sembahyang sunat rawatib umpamanya, hari ini jaga juga. Tak ada sebut sembahyang rawatib takat 12 rakaat itu je. Tak lebih. Rawatib itu lah. Kan? Sunat rawatib. Kan? Dia takat tu je. Hak yang kata tak ni kurang. Itu maksud lebih baik. Kita istiqamah. Jadi kita lupa melihat amal-amal di antara amal-amal kita. Amal mana? Bila amal yang kita lupakan dalam amal buruk kita. Kita tak fikir. Yang penting aku nak buat hari ni. Tanda ikhlas. Ini kita di nun. Yang ketiga, mengharapkan pahala amal-amalnya di akhirat. Dia buat ni betul-betul mengharapkan pahala di akhirat. Dan dia cukup takut kalau dia buat ni Allah tak terima. Kita ada berasa tak imam macam tu? Kan kita berasa kita buat tu kali tu tak? Kita kena rasa gitu lah. Sepatutnya dia buat tu dia mengharap. Sebab tu dalam Islam dia ajar kita, dia diajar dalam bab puasa Ramadan. Nabi sebut, Nabi ajar. Puasa ni kita kena ada sifat ar-raja. Kita buat amal ni kita kena sifat ar-raja, mengharap. Tadi kita sembahyang subuh. Kita sembahyang subuh ni kita tahu tak sembahyang kita diterima ke tak? Tak tahu. Dah tanggungjawab kita apa dia? Adakah cukup sekadar melaksanakan subuh tu loh? Tinggal, yang penting aku buat dah. Tak boleh gitu. Dia kena ar-raja. Raja ni apa? Lepas kita buat amal, kita kena mengharapkan agar Allah terima. Maka di antara bukti kita mengharapkan Allah terima, kita buat apa? Kita berdoa. Sebab tu disuruh doa. Sebab tu dalam doa atau doa dalam sembahyang kita doa apa? Allahumma taqabbal minna salatana tammah. Ya Allah, tadi kita suruh sembahyang. Ya Allah, kau terimalah sembahyang kami dengan sempurna. Kita berdoa. Doa itu tanda rojak. Kita mengharap. Tanda mengharap lagi apa dia? Lepas kita buat, kita akan buat. Kita beramal. Sebab mengharapkan agar kita buat acak-acak kali ni Allah tak terima. Inilah falsafah yang ulama tunjuk juga dalam ibadat kita. Dalam ibadat kita ni dia ada satu ibadat baca Quran. Maksudnya Syekh Nuruddin menjadi sebut. Ada waktu kita kena sebut amin. Amin ni apa? Allah mustajib du'aana. Ya Allah, kau terimalah apa kita mohon dengan Allah. Dalam Fatihah kita mohon dengan Allah, ihdinas siratal mustaqim. Itu kita mohon dengan Allah. Itu yang kita mohon dengan Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu kita minta dengan Allah. Maksud tunjuk jalan lurus ni apa dia? Minta istiqamah. Minta istiqamah pada petunjuk tadi, jalan lurus tadi. Maka kita akan sebut amin. Amin ni kalimah apa? Kita mengharap. Ya Allah, terimalah. Sebab kalau kami tak dapat jalan lurus, kami akan rosak, kami akan tersasar, tak layak masuk syurga wal-iyadzubillah. Sebab selain dari jalan lurus ni ada jalan yang lain. Al-maghdub yang Tuhan murka, al-zalim yang sesat. Tak buat tu. Tak buat tu. Baik. Kita pergi yang terakhir. Diriwayatkan daripada Fudail bin Iyad. Katanya, meninggalkan amal untuk orang banyak adalah riak, dan beramal untuk orang banyak adalah syirik. Sedangkan ikhlas adalah jika Allah membebaskanmu dari keduanya. Apa kata Fudail bin Iyad? Ikhlas ni apa? Tarkul amali li ajli nas. Riak. Payah juga nak faham ni. Fudail bin Iyad kata tarkul amal, kita meninggalkan salah satu amalan li ajli nas, kerana manusia, riaun, itu riak. Mana?
tinggalkan amalan kerana manusia, itu riak. Marilah kita kadang-kadang perasaan kita nak buat amal baik. Kita kata kita nak semayang. Kita kata kita nak mari semayang. Kita kata kita nak baca Quran. Tiba-tiba kita tengok ada orang nampak kita. Konon-konon kita nak ikhlas. Kita kata ikhlas ni kita buat diam-diam, dia tak mau kena reda orang, tak. Tiba kita nak buat amalan ni, kita nampak ada orang. Kita nak buat amalan baik. Tiba-tiba kita nampak ada orang. Lalu bila nampak ada orang ni, kita tinggalkan amalan tu. Kita tak jadi buat. Sebab apa? Sebab ada orang. Itu riak. Allah. Jadi Nabi ajar kita apa? Kita nak buat baik. Tiba-tiba ada orang. Kita nak buat kerana Allah. Ada orang. Maka jangan kita tinggal. Terus buat amalan. Kalau tiba-tiba kita tinggal amalan tu, itu riak, kata Rasulullah. Itu berbeza. Itu riak. La ilaha illallah. Ini kadang-kadang kita ada juga. Tak boleh orang ada ni. Tak idea. Dah. Bila kita nak buat amal baik, kita kena buat. Walaupun asalnya kita tak punya orang nampak. Orang ada. Buat. Kalau kita tinggalkan, kerana apa? Kerana orang ada ni. Itu riak, kata berbeza. Padahal yang kita nampak riak ni apa? Tunjuk depan orang. Meninggalkan amalan kerana manusia, itu adalah riak, kata berbeza. Jadi petua dia, kalau kita nak buat baik, terus buat. Jangan cara orang. Orang kata ke, orang puji ke, kita nak buat baik, kita buat. Jangan buat baik tak kena cara, itu lain lah. Tak kena cara tak boleh. Kemudian dia kata apa? Wal amalu li ajli nas syirkun. Ini banyak kita faham. Orang yang beramal banyak kerana orang ramai, itu syirik. Hak tu lebih berat dari riak. Kita beramal memang niat dah, aku nak buat amal kerana orang. Kita ni kata ada kau. Aku tak ada dah, aku buat ni kerana orang ni. Kerana orang. Itu syirik. Bukan riak dah. Syirik tu. Syirik khafi. Riak pun termasuk dalam syirik. Dia menghuraikan benda ni. Kita buat betul-betul niat dah orang nak buat kerana orang ni. Kita nak buat kerana Allah, tapi berkongsi padanya kerana dunia, kerana orang lain. Itu syirik. Kita mensyirikkan Allah Ta'ala. Syirik ni apa dia? Kita mensyarikatkan, mengongsikan Allah Ta'ala dengan sesuatu yang lain. Hak tu boleh tak? Tak boleh. Kan kita ikrar dah depan Allah. Sekali-kali tidak mensyirikkan Allah. Allah yusyrika bihi syai'a. Tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Buat tu betul-betul semata-mata hanya kerana Allah. Oh, payah. Nak buat, terutama kalau kita nak betul orang cakap mudah. Kita kena jadikan amal kerja kita, amalan harian kita, pekerjaan kita sebagai ibadah. Dia paling mudah nak buat betul-betul kerana Allah nak mana? Ibadah kita. Ada orang cakap, ada orang kata, betul dah, kita kena jadikan kerja itu untuk ibadah. Betul-betul. Tapi jangan kita nak jadikan kerja itu untuk ibadah. Sebab ada orang kata, ada orang jadi polis, ada orang jadi kerani, ada orang jadi pegawai. Kita nak dapat pahala, kita jadikan kerja itu sebagai ibadah. Betul. Tapi kerja sebagai ibadah ni bukan senang. Nak betul-betul ikhlas kepada Allah. Kita buat pula hanya kerana Allah. Tak boleh. Sebab memanglah kalau kita kerja, kita akan terikat dengan siapa? Dengan majikan. Kita kena terikat dengan apa? Dengan gaji yang kita akan dapat. Jadi bukan satu benda mudah bercakap. Kita kata jadikan kerja itu sebagai ibadah. Tapi hak paling mudah untuk jadikan betul-betul kita ni betul-betul bulat kepada Allah ni mana? Ibadah kita. Ibadah khusus kita. Jadi kalau ibadah khusus kita gagal nak betul-betul bulat kerana Allah, maka hak lain tak boleh cakap. Jadi jangan salah faham. Ada orang kata jadikan kerja kita sebagai ibadah supaya dapat pahala. Betul. Tapi kalau ibadat khususiat kita sendiri pun tak boleh bulat kerana Allah, jangan kita mimpi kerja kita harian kita tu untuk bulat kerana Allah. Tapi ada satu bahasa yang menarik kalau kita baca buku Al-Mustakhlas dengan Said Hawa. Dia bincang, ni bagus buku ni. Macam mana kita nak buat kerja kita harian yang bercampur baur dengan segala benda manusia ni, dengan
majikan kita, dengan tuan kita, dengan kawan kita, dengan sebab kita cari kerja, cari rezeki. Kan? Tanya orang yang pakai uniform pergi kerja, memang pergi kerja sebab apa? Sebab nak cari nafkah. Kita nak tahu macam mana tak syirik pada Allah ni. Payah. Doa saya kita betul-betul kerana Allah. Payah. Tapi Iman Syed Hawa dia bincang macam mana kita nak buat kerja kita tu yang kita sebagai ibadah tu betul akhirnya kerana Allah. Supaya dapat pahala. Dia bincang. Simpulan dia kata, dia di hujungnya itu hasilnya adalah kerana Allah. Di hujung dia tu. Memang kita pergi keluar kerja sebab nak cari nafkah. Kerja kita kan nak dapat gaji. Betul, nak dapat gaji. Pergi kerja sebab dapat gaji. Tapi apa tujuan nak dapat gaji tu? Tu Imam Syed dia bincang. Dapat gaji ni supaya aku boleh beri rezeki yang halal untuk anak-anak aku. Dia di situlah. Pergi keluar, pakai uniform, kerja memang nak dapat gaji. Sebab kalau tak kerja, tak dapat gaji. Tapi tujuan aku dapat gaji supaya aku boleh beri nafkah yang halal kepada anak-anak aku. Dia pergi tu sebab apa? Nak yang halal. Boleh aku nak pergi curi, dapat juga rezeki. Pergi curi lagi banyak. Ke orang curi lagi sikit pitih, lagi banyak. Orang merompok, lagi banyak. Tapi aku tak buat tu. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala hanya redha yang halal. Buat kerana halal tadi, itu sudah menjadikan kita betul-betul ikhlas kerana ini bahasan yang dibawa oleh Mas Agung. Sebab dia akan didik, barulah kita menjadikan kerja itu sebagai ibadah. Tapi kalau kita kata nak cakap mudah, nak suruh kerja sebagai ibadah, betul-betul ikhlas kerana Allah, oh jangan cakap. Jangan cakap mudah. Kalau semayang yang tak ada upah pun, semayang tak ada upah tak, memang betul-betul semayang semata-mata. Tak boleh buat tu ikhlas kerana Allah. Min kita. Min. Ayo. Jadi beramal untuk orang ramai itu syirik. Sedangkan ikhlas adalah jika Allah membebaskan kamu dari kedua-duanya, daripada riak dan syirik. Bila terbebas ni, barulah kita akan betul-betul ikhlas. Ini pesan Fudail bin Iyad, kata-kata dia masyhur yang orang bincang tentang hal ikhlas. Jadi jangan salah faham. Dia katakan meninggalkan amalan kerana manusia itu riak tu bukan dia tak mau buat, bukan dia nak buat dah. Kita biasa berlaku kita nak buat, tapi kita ada orang ni tak jadi lah. Tak, masa itulah kita kena buat. Sebab apa? Kalau kita tinggalkan, sebenarnya kita buat tadi kerana orang. Waliyadzubillah. Begitu juga nak baca Quran. Kadang-kadang kita ni berasa tak biasa kan, baru nak start baca Quran. Kita takut orang kata kita baru nak baca Quran kat surah masjid ni, nak berlatih untuk Ramadan ni. Baru acu nak buka, haji, mana start baca Quran dah. Ada tengoknya, tak jadi, tutup lalu. Apa tak biasa kan? Tinggal tu, itu riak. Jadi kalau orang tegur kita gitu, nak baca sikit. Baca. Jangan kita tinggal. Kata Fadhil baik, itu riak. Dia begitu. Sifir dia macam tu. Wal'iyadzubillah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una.